Salam sejahtera saya ucapkan kepada pihak penganjur, iaitu Masa Universiti dan juga ES Tutorial Ventures, serta kepada pelajar sekalian di seluruh Malaysia. Okey, pada hari ini kita akan lihat topik-topik ramalan yang bersertakan bab dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5 demi mengorak langkah untuk kejayaan dalam peperiksaan SPM Sains nanti. Okey pelajar, jadi adakah anda bersedia untuk mendengar ramalan-ramalan yang akan cikgu kemukakan yang tertera pada skrin TV ini? Okey, students, I'll be using bilingual to enable you to understand in both the languages. Okey, the first one, kita nak tengok pada bahagian sains. Sains. Okey, bab 1 pelajar, iaitu langkah keselamatan dalam makmal. So dalam bab ini kamu harus tumpukan perhatian pada bahagian yang dipanggil sebagai pembuangan bahan sisa. So in English we call it as disposal of waste material, iaitu bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki, bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Jadi anda harus tahu contoh-contoh bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki. And what are the things that you cannot throw? Okay, so tolong perhatikan dalam soalan apabila diberikan contoh bahan-bahan tersebut. Okay, yang kedua, pemadam kebakaran. Okay, bila disebut pemadam kebakaran, okay, we call it as fire extinguishers. We have types of fire extinguishers. Apabila disebut sebagai pemadam kebakaran, jangan lupa ada 4, iaitu air, pasir, selimut kebakaran, dan kita juga ada alat pemadam api. Okey, jadi pemadam kebakaran, jangan lupa. Dan apabila kita bahagikan pada alat pemadam api, di sinilah tumpuan kamu harus sepenuhnya. Alat pemadam api, tolong rujuk kepada warna yang diberikan dalam soalan. Kadang-kadang mereka akan lukis gambar dan pada gambar itu akan tertera warna alat pemadam api itu. Okay, the type of fire extinguishers. Okay, so they will give you the color in terms of label. Okay, and also the same time the types of fire extinguisher, iaitu jenis-jenis alat pemadam api. Seperti contohnya ada air, ada yang menggunakan foam, that is buih, ada yang serbuk kering. So berikan penumpuan yang lebih pada bahagian itu. Okey, satu lagi bahagian dalam bab 1 yang harus pelajar ingat, iaitu peralatan perlindungan diri. Jangan lupa personal safety equipments that you need to wear in the lab. And apabila kamu perhatikan gambar yang diberikan, jika dalam bentuk gambar, anda harus tahu juga tentang peralatan termasuk dengan fungsinya sekali. Okey, ini ialah berkenaan bab 1. Okey pelajar, okey, jom kita perhatikan kepada bab 2. Apa yang perkara penting, fokus utama dalam bab 2. Okey, bab 2, bantuan kecemasan. Okey pelajar, di sini ada 2 skop. Satu skop cikgu sudah tulis pada bahagian ramalan, satu lagi cikgu akan sebutkan. Okey, yang dipanggil sebagai CPR. Okay, which is we call it as cardiopulmonary resuscitation. Dalam bahasa Melayu, cardiopulmonary resuscitasi. So dalam bahagian CPR ini, cikgu nak tegaskan satu, ramai di kalangan pelajar yang boleh tahu apabila melihat gambar itu ialah merujuk kepada CPR. Tetapi kita juga harus tahu siapa yang memerlukan. Acap kali dalam soalan, siapa yang memerlukan? Who needs CPR? 6 jenis. Okey, 6 jenis. Contohnya seperti mangsa yang terkena stroke, lemas, panahan petir, those who got the lightning struck, those who are drowned, dan at the same time remember 3 syarat. The 3 conditions to whom you can give this CPR. Okey, soalan ini memang cukup popular. Jadi apabila cikgu sebutkan saja CPR, sekarang dah terlintas dalam minda kamu, iaitu apa yang harus kamu belajar
dan bagaimana untuk membuat persediaan apabila membaca bab 2 ni. Okey, CPR 6 jenis mangsa, pada masa yang sama 3 syarat ataupun 3 respons yang kita perhatikan pada mangsa. Okey, pada masa yang sama dalam bab yang ini juga ada terdapat berkenaan Heimlich Manöver. Kepada siapa diberikan? Jadi kepada bayi bagaimana caranya? Kalau kepada seorang dewasa bagaimana kita berikan Heimlich Manöver? So you must know the procedures for Heimlich Manöver. Okey, dan soalan ini juga lazimnya dalam bentuk gambar. Dan juga kaedah yang diamalkan semasa pemberian bantuan kecemasan itu. Okey, so cikgu sudah berikan fakta-fakta yang penting bagi bab 1, bab 2. Jom kita beralih masuk ke bab 3. Okey, bab 3, techniques of measuring the parameters of body health. Indirectly is about us, berkenaan kita kan. Jadi nombor 1, jenis termometer. Ini kalau keluar biasanya soalan ini memberikan termometer, cara menggunakan dan juga pada masa yang sama kepada siapa yang harus digunakan. Jadi 4 jenis termometer yang ada pelajar. So anda kena tahu termometer klinik, termometer makmal. So you must know about clinical thermometer, you must know laboratory thermometer, at the same time must know merah, iaitu known as infrared thermometers. So please remember the method of using, how we use it, to whom we use it. Okay? At the same time, cikgu dah sebut tadi 4 jenis termometer ini. Termasuk termometer yang keempat iaitu termometer rektal. Okay? Dan antara 4 ini, keempat-empat adalah popular. Okay? Dan yang seterusnya, beralih ke tekanan darah. Kadang-kadang pelajar mempelajari termometer, tetapi mereka lupa akan adanya satu lagi bahagian yang amat penting dalam bab ini, dipanggil sebagai blood pressure. So remember to understand about tekanan yang dipanggil sebagai systolic dan diastolic. Okay, we call it as systolic pressure and diastolic pressure. At the same time, where does this pressure apply? And alatan yang digunakan untuk mengukur tekanan darah ini. Okey, apakah nama alatan tersebut? Yang terbahagi kepada 3 alatan itu, at least you must know alatan, nama dia dengan penuh. Okey, next, indeks jisim badan. Okey, beralih ke bahagian ini, indeks jisim badan. In short form in English, we call BMI, is a common word among majority of Malaysians now. The BMI, obesity, ataupun adakah berat kita ialah berat yang diinginkan ataupun yang diimpikan oleh seseorang. Okey, buktinya ialah dalam jadual BMI. Jadi perhatikan jadual tersebut, pastikan kamu tahu yang dipanggil sebagai indeks jisim badan normal dan yang dikategorikan sebagai obesity. Bagaimana cara penentuannya? Yang berdasarkan formula. So don't forget the formula. There's a very important formula for this. Okay, iaitu J bahagi dengan, iaitu jisim bahagi dengan ketinggian. Yang ketinggian itu ialah didarabkan dengan 2. So remember that. Make sure, understand and remember the formula. Alright, how to determine the BMI of an individual. Dan soalan ini seringkali dalam bentuk kebat. Okey, kadang-kadang soalan ini juga diberikan dalam bentuk pada pendapat anda ataupun kewajaran. Okey, next. Teknologi hijau dalam melestarikan alam yang ada meniti di bibir setiap masyarakat di Malaysia, melestarikan alam sekitar. Okey, the green technology in environmental sustainability. Alright, nombor 1, maksud teknologi hijau. The definition of green technology. This is a very common question. Definisi. Pastikan dalam penulisan definisi ini anda amalkan teknik 3 info. Iaitu apabila anda menulis sesuatu definisi, bacakan definisi itu mesti merangkumi 3 info dalam definisi itu. Okey, pastikan secukupnya seperti menepati kehendak soalan. Okey, seterusnya, sektor pengangkutan. Iaitu amalan teknologi hijau dalam sektor pengangkutan dan juga dalam sektor pengurusan air sisa. Okey, iaitu juga diaplikasikan dalam bentuk mod pengangkutan hijau. In English we call it as
green transportation mode. Dan apabila kita membelik surat khabar, kita seringkali terjumpa dengan ini, iaitu saranan untuk menggunakan mode pengangkutan hijau. Jadi tolong bacakan apa itu mode pengangkutan hijau dan apakah kelebihan, keistimewaan. What are the advantages and what are the special properties of this green transportation mode. Okey, ini ialah dalam bab 4 dan pada masa yang sama jangan juga lupa untuk membaca berkenaan pengurusan air sisa dan juga sisa domestik. Okey? Dan bab ini memang cukup popular dalam bahagian esei. Pelajar? Okey. Sekarang kita beralih kepada bab 5. Bab kegemaran pelajar berkenaan genetik. Okey, dalam bab ini nombor 1, ramalan yang memang popular dipanggil sebagai mitosis dan meiosis. Dan pelajar, di sini cikgu ingin sarankan satu perkara. Soalan meiosis mitosis ini lazimnya gambar rajah. Dan apabila anda memerhatikan gambar rajah itu, pastikan melihat kepada pembahagian sel. Dari situ, you can determine which process is mitosis and which process is meiosis. Okay? And number 2, tolong ingat fungsi dia. Ataupun apakah keutamaan, apakah peranannya, what is the importance, what is the reason, what is the reason for mitosis and meiosis. Okay? Okay, kemudian kita beralih kepada satu lagi, iaitu gambar rajah skema. In English, we call it schematic diagram. And this question is very popular in determining 3 aspek, iaitu 1, berkenaan penentuan jantina bayi, in determining the gender of the baby. So you have seen that question, diberikan seperti XY dengan XX, iaitu bapa dengan ibu dan anak yang akan dilahir. Okey, dan ini dalam erti kata lain juga dipanggil sebagai genotip dan fenotip. So remember, apakah maksud genotip dan bagaimana dari genotip untuk menentukan fenotip. So I repeat in English, from the genotype, how to determine on the phenotype. Okay, that is what we need to know about pewarisan. In other words, we call it as inheritance. Okay, dalam bahagian yang sama, jangan lupa untuk membaca tentang pewarisan penyakit. Okay, penyakit yang diwarisi melalui genetik. Contohnya seperti hemofilia. Dan dalam penyakit-penyakit seperti ini, anda harus tumpukan fokus pada satu yang dipanggil sebagai pembawa pengidap. Okay, the carrier and the person who has the disease. Pembawa dan pengidap. Okay, dan pastikan kalau soalan seperti ini, perhatikan pada gambar itu jika ada simbol tertentu yang berbeza. Gambar rajah skema. Okey, dan ini juga boleh ditanya dalam bentuk ketiga, di mana melibatkan tumbuhan. Tumbuhan tinggi, tumbuhan kerdil. Nisbah tumbuhan tinggi kepada kerdil dalam hasil. Okay, when you are looking at the type of products formed in terms of plants, berapakah yang sebenarnya tinggi, which is tall, and how many plants will be dwarf. Ataupun juga diberikan dalam bentuk binatang yang bermata. Misalnya, tikus yang bermata hitam dengan tikus yang bermata merah. Jadi soalan ini boleh dikatakan sebagai berkonsepkan banyak. Okey, pelajar seterusnya. Mutasi. Sebut je mutasi, kita dah tahu terbagi kepada 2. Anda dah sedia maklum. Okey, I'm very sure all of you are aware. There are 2 types of mutation. Satu dipanggil sebagai mutasi gen. Tolong ingat penyakit-penyakit yang berkenaan mutasi gen. Cikgu sebut penyakit. Dan satu lagi ialah berkenaan mutasi kromosom, iaitu yang melibatkan yang sepertinya sindrom. Mutasi gen ialah penyakit dan mutasi kromosom, where we call it as chromosome mutation, which always have the word called syndrome there. Alright, okay, so that is for mutation. Okay, students, and soalan mutasi ini juga boleh dimuat campur dengan gambar rajah skema. Seperti mana yang cikgu beritahu tadi berkenaan hemofilia atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan mutasi gen yang diwarisi. Okey, seterusnya variasi, variation.
So ini ialah subtopik kegemaran pelajar, variasi. Disebut selanjar, tak selanjar. Continuous, discontinuous. Make sure to know the graph, iaitu carta yang akan dilukis, bagaimana rupanya. Dan satu lagi ialah berkenan alel dominan dan alel resesif yang menentukan sifat yang akan diwarisi olehnya. Alright, iaitu variasi, don't forget, dan jenis variasi, contoh-contoh, and the most important of another aspect of variasi, apakah kebaikan variasi. So, di mana kita dapat membezakan individu dalam kalangan spesies yang sama. Soalan ini pernah ditanya dan pelajar yang selalunya menghafal tentang selanjar dan tak selanjar, in English we call continuous and discontinuous, apabila ditanya apakah kelebihan variasi ini pada sesuatu masyarakat atau pada sesuatu spesies, ialah kita dapat membezakan individu in the same species. Alright, next one. Okey, kita ada bab ke-6. Sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Okey, pelajar, bab ini cukup popular dalam bentuk gambar, dalam bentuk eksperimen. Okey, cikgu akan sebut nombor 1 tentang jenis rangka. We call it types of skeleton. Okey, di mana terbagi kepada 3. Kita ada rangka luar, kita ada rangka dalam. We call it as, we have rangka luar, exoskeleton, endoskeleton and hydrostatic. Okay, so rangka luar, rangka dalam dan rangka hydrostatic. Okay, types of skeleton. So tolong ingat types, jenis, and for each type remember 2 types of organism. Okay, soalan ini selalunya gambar, diberikan gambar binatang atau diberikan gambar organisma dan ditanya berkenaan jenis rangka yang dimiliki atau dipunyai oleh haiwan tersebut. Okey. Next, lengkung pertumbuhan manusia dan tumbuhan. Okey, kita panggil ini dalam erti kata lain. In English we call it as the human and plant growth curve. In other words, we call it as pola pertumbuhan bagi manusia. So tolong ingat pola ini dalam bentuk lengkung atau dipanggil graf. Okey pelajar, okey, bab yang sama ini ada satu lagi dipanggil sebagai kestabilan. Bagaimana haiwan menstabilkan dirinya. Dan tolong ingat bagi beberapa haiwan seperti kita ambil kangaroo, satu lagi ialah zirafah. Jadi gambar boleh diberikan dan bagaimanakah cara atau kaedah yang diamalkan oleh haiwan itu untuk menjadikan dirinya stabil. Okey, dan pada masa yang sama, jangan lupa dalam bahagian ini juga ada satu lagi dipanggil tulang berongga dan tulang padat. Okey, we call it as hollow bones and compact bones. Ini juga popular bagi bagai eksperimen. Dan saya rasa ramai pelajar yang pernah menjawab soalan untuk tulang berongga dan tulang padat ini dalam bentuk eksperimen. Okey, pelajar. Dan jangan lupa, cikgu dah beri tips-tips untuk bab 6 ini. Apa yang harus kamu beri penumpuan lebih. Okey, sekarang kita beralih ke bab 7. Iaitu dipanggil koordinasi badan. Okey, nombor 1, sistem endokrin. Sebut sistem endokrin. Apa yang terlintas dalam minda? Iaitu berkenaan kelenjar endokrin. Hormon-hormon dalam kelenjar. Apakah peranan hormon? Apakah kesan kekurangan hormon? Example, pankreas. Hormon yang dikeluarkan, insulin. Apakah kesan kekurangan insulin? Apakah kesan kelebihan insulin? Kelenjar pitutari. Kesan hormon. Kekurangan hormon. Kelebihan hormon. Jadi tolong bacakan berkenaan hormon-hormon ini berdasarkan situasi juga. Dan bila jawab soalan berkenaan fungsi, peranan, when you are answering questions regarding function, the role, importance, pastikan ayat kamu dengan lengkap. Write the answer incomplete. Okey, pernah sekali cikgu tanya kepada pelajar-pelajar saya, apakah peranan hormon seperti insulin untuk mengawal kadar glukosa?  'Pelajar berhenti di situ. Jadi jawapan yang sepatutnya ialah mengawal
kadar glukosa dalam darah seseorang. Jadi biar menjawab soalan itu dengan penuh. Okey, inilah salah satu contoh yang cikgu kemukakan untuk kamu mendapat idea bagaimana menjawab soalan berkenaan fungsi, peranan dan sebagainya. Alright, okey, sistem endokrin. Kita beralih ke bahagian yang disebut sebagai subtopik dadah. Okey, dadah, tolong ingat contoh-contoh dadah dan pengelasan dadah dan kesan terhadap individu. Okey, dan dadah, misalnya kita ambil contoh seperti narkotik, inhalan. Okey, kita ada dadah jenis antidepressant. Okey, dadah yang juga dipanggil sebagai satu lagi iaitu penenang. So, all these types, tolong ingat apakah contoh, apakah kesan kepada badan individu yang mengambil dadah ini. Okey? At the same time, tolong ingat tentang alcohol. Please study up about alcohol also. What are the effects towards the bodily parts? Alcohol. And also this alcohol, when you talk about in terms of effect, remember about also the psychological effect, sociological effect towards the environment also, towards the community also. Alright? So soalan ini selalunya dalam bentuk am. Jadi pelajar tolong jangan lupa untuk membaca kesan. Okey? Jadi pelajar kita beralih kepada bab 8. Okey, iaitu dipanggil sebagai unsur dan bahan. Okey. Dalam bab ini bahan pertama yang memang popular kerap kali ada bahan atom, bahan molekul dan ion. In English we call it as atomic substance, molecular substance, ionic substance. So please remember an example for each of them. And when you remember the example, please refer to the picture also as well. Okay? And the next one, jadual berkala. Dan bila disebut jadual berkala, tolong ingat nama-nama kumpulan. Misalnya kita ada kumpulan 1, logam alkali, alkali metals. Kalau kita masuk ke kumpulan 17, namanya ialah halogen. Dan kalau kita ambil kumpulan 3 hingga 12, apakah namanya? Unsur peralihan. We call it as transition elements. So, bila jadual berkala, kamu nak membuat revisi untuk jadual berkala ini, tolong ingat nama kumpulan. Dan apabila dah ingat nama kumpulan, ambil satu contoh unsur daripada kumpulan itu untuk kamu mengetahui tentang sifat kumpulan tersebut. Jadi belajar kumpulan dengan menggunakan satu contoh unsur. Okay, so remember the group by taking an element as an example. You know the properties of the particular group. And this is a very popular one. And the latest trend, jadual berkala juga boleh diberikan dalam bentuk abjad, in the form of alphabet. Kalau diberikan abjad, jangan lupa lihat pada abjad itu, look at the alphabet and think of the original element. You get an idea how to answer the question. Alright, moving to the next. Isotope. Apakah maksud? Definisi. The definition of isotope. And also, what are the properties of isotope? How do you define it? How do you say about the properties of isotope? And at the same time, jangan lupa, ramai yang ingat ini dua, tetapi isotope ada satu lagi, kegunaan. Misalnya dalam bidang perubatan, apakah kegunaan isotope? Isotope apa yang digunakan? Tujuan. Okey? Dan dalam bidang pertanian, apakah isotope? Apakah yang digunakan dan kenapa digunakan? So remember isotope from 3 scope. Number 1, definition. Number 2, properties and usages. In 3 different field. Cikgu ulang, dalam 3 bidang berlainan. Itu yang penting tu, 3 bidang berlainan. Okey, bab 9. Ini bab yang dikatakan mempunyai banyak fakta bab ini. Okey, jadi bahagian pertama dalam bab 9, alloy, eksperimen yang dipanggil sebagai kekuatan alloy. Okey, bila cikgu sebut ini, ramai
di kalangan pelajar yang sedang melihat program ini sudah terlintas dalam minda mereka, iaitu berkenaan dengan blok kuprum dan blok gangsa, atau in English the copper block and the bronze block experiment. Alright, kekuatan alloy. Dan sebelum itu, apabila disebut alloy, apa itu alloy? Contoh alloy. Sekurang-kurangnya ingat 3 hingga 4 contoh alloy. Dan apakah sifat alloy-alloy tersebut? Okay, misalnya kita ambil alloy yang bernama keluri. Keluri nirkarat. We call it as steel and stainless steel. Okay, jadi kita kena tahu apakah komposisi di dalam dan apakah kegunaan keluri-keluri itu. Alright, ataupun apakah kegunaan alloy-alloy tersebut. Alright, next. Pengaratan. Okay, pengaratan dari sudut pengaratan. Okay, dan next. Jenis polimer. Pelajar, bila cikgu sebut jenis polimer, ramai yang sudah mula berfikir, oh cikgu, ini ialah polimer semula jadi dan polimer sintetik. Yes, you are right. Polimer semula jadi. The natural polymer. And one more, we call it as synthetic polymer. Okay, kita panggil polimer semula jadi, iaitu yang wujud secara semula jadi. Dan juga polimer sintetik, iaitu yang disintesiskan dalam makmal, which is synthesized in the lab. Okay, polimer dua jenis ini. Okay, at the same time, tolong bacakan proses pempolimeran dan penyah polimeran. Cikgu ulang dalam bahasa Inggeris. Polymerization and depolymerization. Okay, at the same time, bila kita ambil pempolimeran yang juga terbahagi kepada dua. Satu dipanggil pempolimeran penambahan. Apakah hasil? Satu lagi ialah pempolimeran kondensasi. In English, pempolimeran penambahan. Bacakan, what is pempolimeran penambahan? We call it as addition polymerization. Dan one more, yang cikgu sebut tadi dalam bahasa Melayu, pempolimeran kondensasi, iaitu condensation polymerization. So, bacakan, kedua-dua pempolimeran ini termasuk satu contoh untuk memudahkan kamu menghayati bahagian itu. Okay? Next, latex. Penggumpalan. Bagaimana latex menggumpal? Satu, latex penggumpalan apabila ditambahkan dengan asid. Asid apa yang digunakan? Bagaimana asid itu membantu untuk latex menggumpal? Okey? Dan satu lagi, apabila latex dibiarkan dalam udara. When you leave the latex exposed in the air, what will happen to the latex? And why does it coagulate when you leave it in the air? So remember the explanation. And the coagulation of latex when you add acid as well as when you leave it exposed in the air. Alright, tolong jangan lupa penggumpalan latex. Dan satu lagi bahagian yang harus pelajar juga bacakan ialah dipanggil pemvalkenan getah. Proses pemvalkenan getah iaitu penambahan sulfur ke dalam molekul-molekul getah secara industri dan juga dalam makmal. Apakah kelebihan getah tervulkan berbanding dengan getah asli? So pelajar tolong bacakan perbezaan dia. Jangan lupa perbandingan, or we call it in English comparison between the natural rubber and the vulcanized rubber. Okay? Dan ini ada satu eksperimen juga ialah berkenaan dengan kekenyalan getah. That is elasticity of rubber. Alright. Okay. Bab 10. Chemicals in medicine and health. Kimia dalam perubatan dan kesihatan. Iaitu dipanggil sebagai 3 jenis perubatan. Saya rasa pelajar dah boleh fikir berkenaan apakah ubat-ubat itu. Ubat tradisional, ubat moden dan juga dipanggil sebagai perubatan complementary. Alright, so you can remember now, we have traditional medicines, we have modern medicines, and we have complementary medicines. So for each of these type, try to remember, try to recall at least 2 examples. That will enable you to understand what type of diseases. Contohnya bila kita sebut perubatan moden, ramai yang tahu apakah ubat-ubat untuk perubatan moden. Perubatan tradisional ialah lebih kepada tumbuhan yang digunakan. Okey, dan perubatan complementary yang melibatkan kedua-dua ini sekali, termasuk juga dengan senaman ataupun latihan. Okey, jadi tolong ingat 3 perubatan ini secara mendalam. Okey, next.
bahan antioksida. In English, we call antioxidant substance. So try to remember at least 2 types of antioxidants as an example. Dan what are the effects of these towards human body? Apakah peranan, apakah kesan, apakah efek terhadap kesihatan seseorang? Bahan antioksida. Okey, dan satu lagi bahagian yang juga popular dalam bab ini dipanggil sebagai radikal bebas. They call it as free radicals. What are free radicals? Apakah kesan kepada badan seseorang yang mempunyai radikal bebas ini? Dan bagaimana radikal bebas ini terhasil dari dalaman dan dari luaran? Sebab bila cikgu sebut 2 ini, lazimnya pelajar rasa, adakah 2 ini saja memadai? Tidak, satu lagi juga iaitu radikal bebas. Jangan lupa, apakah radikal bebas? Bagaimana radikal bebas ini wujud? Dalaman dan secara luaran. Okay, from the internally and also from externally effect. The existence or the formation of free radicals. And what are type? We call it as free radicals. Okay, next. Bab yang ke-11. Bab yang melibatkan banyak pengiraan. So, dalam bab ini kita panggil sebagai daya dan gerakan. Tolong bacakan pengiraan pecutan. The calculation of acceleration. The calculation of velocity, halaju. Bagaimana kita kira pecutan. Formulanya. Bagaimana kita mengira halaju. At the same time, gerakan linear. Pelajar? Okey. Dan juga dalam bab yang sama, ada satu lagi bahagian yang memang popular, iaitu dipanggil sebagai jatuh bebas. We call it free fall. Alright, jatuh bebas. So, tolong bacakan jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Dan soalan ini memang cukup popular dalam bahagian kebat, yang merujuk kepada eksperimen, iaitu yang dilakukan dalam udara dan juga dalam vacuum, dan satu lagi yang boleh menunjukkan gambar penerjun. Okey, dan soalan bertanya berkenaan sama ada aktiviti itu melibatkan jatuh bebas atau jatuh tidak bebas, iaitu jatuh bukan jatuh bebas. So remember, so free fall, study up on free fall, jatuh bebas. Okey, next, dalam bab yang sama, satu lagi eksperimen yang juga popular, yang juga dikaitkan dengan kehidupan harian, iaitu inertia. Okey, yang berkaitan dengan jisim. We call it mass. Okey, salah satu eksperimen yang pernah pelajar buat atau pernah jawab, iaitu yang melibatkan baldi yang berisi pasir dengan baldi kosong, ayunannya. The swinging of the pail that contains sand and does not contain anything. Alright, which is an empty pail. So, soalan seperti ini cukup popular bagi inertia. Dan tolong baca soalan ini, bahagian ini juga berkaitan dengan aplikasi inertia dalam kehidupan harian. Okey, yang ada relevan dengan jisim. Okey, pelajar, ini ialah bab 11. Okey, beralih kepada bab 12. Tenaga nuklear. Nombor 1, penghasilan tenaga nuklear dalam stesen jana kuasa nuklear. So when I talk about the production of generation of nuclear energy in the nuclear power station, how it is produced, what it is used, apakah yang digunakan, dan bagaimana tenaga itu digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Jadi tolong bacakan bahagian itu dan bacakan bersama dengan bentuk atau gambar stesen jana kuasa nuklear. Dan pelajar, dan pada masa yang sama, di bahagian ini juga tolong bacakan tindak balas pembelahan nukleus. We call it as the nuclear fission. The splitting of the uranium nucleus. So tolong bacakan pembelahan nukleus, at the same time also focus on pelakuran. Tindak balas pelakuran. Okay? We call it as nuclear fission for pembelahan and nuclear fusion for pelakuran. Dua-dua ini tolong tumpukan di mana berlaku dan bagaimana dilakukan. Dan tindak balas berantai. We call it as the chain reaction in the nucleus splitting of uranium nucleus. Okay, impak penggunaan tenaga nuklear. Impak dia dari sudut positif, dari sudut negatif. Dan soalan ini juga amat popular dalam kebat.
kewajaran negara Malaysia untuk membina stesen jana kuasa nuklear. In English, the justification, justify for our beloved country to build a nuclear power station. So, kewajaran dari sudut positif, kewajaran dari sudut negatif. Okay, so don't forget soalan ini memang popular, cukup popular dalam bahagian kebat. Okay, next. Soalan yang sering kali pelajar hujani saya ialah, cikgu, adakah ini saja memadai? Tidak. Tadi yang kita bincang ialah berkenaan bab-bab tingkatan 4. Mari kita beralih ke ramalan bagi bab-bab dalam tingkatan 5. Okey, nombor 1, bab yang amat popular, disukai pelajar, liked by the students, bab mikroorganisma. Okey, bahagian yang harus diberi penekanan. Nombor 1, 5 faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Yang pelajar dah sedia maklum, salah satunya ialah nilai pH, keamatan cahaya, where you talk about pH value, the intensity of the light. So ada lagi 3 faktor, jadi tolong bacakan ke-5 faktor ini dengan berdasarkan, based on experiment. And one of that is what we call as kepekatan penicillin ataupun antibiotik yang digunakan terhadap pertumbuhan bakteria. So please focus on this type of experiments for your coming up exam. Alright, next. Eksperimen antibiotik dan suhu. Seperti mana yang cikgu nyatakan awal tadi. So fokus pada eksperimen which is antibiotic and temperature and how it affects the growth of microorganisms such as bacteria. Alright, next. Pencegahan dan rawatan penyakit. Jadi cara-cara untuk mencegah dan cara-cara untuk merawat penyakit. Okey pelajar, dan pada masa yang sama juga fokus pada bahagian yang dipanggil sebagai teknik aseptik. Iaitu dalam bahasa Inggeris we call it as aseptic techniques in preventing infectious disease. Dalam kita mencegah penularan penyakit berjangkit. Okey? Jadi pelajar, dan bahagian yang sama, jangan lupa bacakan juga dipanggil sebagai kegunaan mikroorganisma dalam faedah kepada manusia, which is the usages of microorganisms in the biotechnology, iaitu pembuatan barangan atau produk yang memberikan kesan positif kepada manusia. Okey, seringkali kita lihat di luar ada banyak barangan sekarang yang dipanggil dengan nama istilah eco-friendly. Jadi barangan seperti ini yang menggunakan mikroorganisma. So read up on that, the usages of microorganisms in maintaining, in eco-friendly. Alright, okay, next, bab 2. Nutrisi dan teknologi makanan yang melibatkan individu. Okay, gizi seimbang, keperluan kalori, kepentingan gizi seimbang, the importance of balanced diet. Soalan ini boleh diberikan dalam 2 sudut. Satu ialah individu sihat, satu lagi individu yang berpenyakit. Dan apakah kesan tidak mengambil makanan seimbang, penyakit-penyakit yang mungkin terkena pada individu tersebut kerana pengambilan sesuatu bahan yang mungkin meningkatkan risiko, which can increase the risk of certain type of diseases. So such as diabetes, penyakit diabetes, penyakit seperti arteriosklerosis, alright, dan keperluan kalori. Yang keduanya, bahagian yang penting bagi bab 2, kitar nitrogen. Ini cukup popular dalam bentuk carta. Okey, kitar nitrogen. Jadi perhatikan kitar itu dengan teliti dan kenal pasti di mana terletaknya tumbuhan dan haiwan dalam kitar itu. Pastinya anda dapat menjawab soalan-soalan berkenaan bakteria yang terdapat dalam kitar tersebut, nitrogen di atmosfera dalam kitar. Teknik bersama organisma yang terdapat dalam makanan.
Okay, next, bab 3. Kelestarian alam sekitar. Sustainability of the environment. Where you call it pencemaran. Dan juga aplikasi tenaga teknologi hijau dalam sektor-sektor. Contohnya, apa yang harus kamu berikan penekanan di sini, iaitu dipanggil jejak karbon. We call it as carbon footprints dan tapak tangan karbon, carbon handprints. So tolong bacakan dua-dua ni jejak karbon dan tapak tangan karbon. Okay, next, kadar tindak balas. Faktor-faktor yang mempengaruhi eksperimen dari sudut kadar tindak balas, rate of reaction. Ada 5 faktor. So bacakan ke 5-5, bacakan bersama dengan eksperimen sekali pelajar. Okey, aplikasi kadar tindak balas di mana ataupun apakah proses yang cukup popular? Kita boleh lihat di sini proses Haber, proses Sentuh. In English we call it as Haber process, contact process dan juga proses seperti tindak balas antara kalsium karbonat dengan asid hidroklorik yang melibatkan penggunaan saiz yang berbeza bagi kalsium karbonat. Alright. Okay, next. Bab 5, sebatian karbon, iaitu tindak balas yang dipanggil sebagai pengasingan petroleum. Where we call it as separation of petroleum and hydrocarbon. Hydrocarbon yang dibahagikan kepada 2. Tolong fokus kepada hydrocarbon itu. Satu yang dipanggil tepu, iaitu saturated, and one more unsaturated hydrocarbon. And remember the examples for both of these hydrocarbons. Alright, alkohol, proses pembuatan dan juga kesan seperti mana yang telah awal kita bincangkan tadi. Okey, lemak, perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Saturated fats and unsaturated fats. And palm oil, minyak kelapa sawit, proses pengekstrakan minyak kelapa sawit sampai kita dapat minyak kelapa sawit tulen. Alright. Okay, next. Pembuatan sabun. The making of soap. So, study up. Okay. And these are important for bab 5. Okay, bab 6. Elektrokimia. Okay, bahagian yang harus diberi penumpuan lebih, iaitu leburan plumbum 2 bromida. We call it as molten lead 2 bromide. Di bawah sel elektrolisis. Satu lagi ialah larutan kuprum 2 sulfat. Juga di bawah sel elektrolisis. Okey, copper to sulfate solution. Dua-dua ini yang menggunakan elektrod karbon. Okey, seterusnya, aplikasi elektrolisis dalam kehidupan harian. Where do we use electrolysis in our daily life? Where we are seen around us. Contohnya, electroplating with silver. Penyaduran dengan argentum. Satu lagi ialah penulenan kuprum. Bagaimana proses ini dilakukan? Pemerhatian dalam proses ini. Dan apakah inference yang boleh dibuat? Okey, next, sel kimia. Di sini cikgu dah nyatakan sel kimia dan 2 logam berbeza yang kerap digunakan dalam sel kimia, zinc dan kuprum, atau satu lagi ialah magnesium dan kuprum. So in other words, zinc and copper, or it can be magnesium and copper. Okey, bab seterusnya, bab 7. Cahaya dan optik. Pembentukan image oleh kanta seperti kanta cembung, kanta cekung. Bagaimana untuk mengenal pasti jenis image yang akan dibentukkan. The type of image formed by kanta cekung dan kanta cembung. Concave lens and convex lens. Jadi bila anda baca ni, tolong perhatikan jarak objek. Ini yang menentukan penghasilan image. Di manakah image itu terbentuk? Okey, bagi kedua-dua kanta ini. Alright, next. Ciri-ciri image yang terbentuk pada kanta cembung dan juga aplikasi kanta-kanta ini di mana digunakan. Okay, where this type of lenses are used. Okay, next, daya dan tekanan. Remember prinsip Pascal dan pengiraan, which we call it also used in the hydraulic jack. Okay, dan pengiraan bagi prinsip Pascal. Okay, prinsip Bernoulli dalam air dan juga aerofoil. Prinsip Bernoulli iaitu juga dalam bendale. Okay, the Bernoulli's principles application in the water in aerofoil. Okay, bab yang ke-9, teknologi angkasa lepas, iaitu bab yang terakhir, kita sampai kepada satelit dan orbit. Okay, berikan fokus
pada bahagian satelit dan juga orbit, termasuk microgravity. Okey pelajar, jadi cikgu berharap dengan saya berkongsi semua ramalan dan hotspot ini dapat membantu pelajar dalam menggarap dan juga membantu kamu untuk mengorak langkah menuju kejayaan dalam subjek sains dan juga untuk mendapatkan A+ dalam subjek sains ini. So I hope with all this information, ramalan which is forecasted and the hotspots I shared with all of you will help and enable you to do very well in your science exam. Okay, all the best and thank you so much to ES Tutorial and thank you so much to Masa University for organizing a wonderful seminar program for the students throughout Malaysia. All the best and wishing you all the best. Thank you. The global economic condition is volatile and unpredictable. Whether we are thriving in an economic success or facing global recession, The world is now in recession. one thing remains certain. The key to a rewarding future is in owning the right education. MASA provides opportunities for graduates to define their success from the very start of their tertiary education. Pathways to honing the right future skills parallel to academic achievements are what we do best. So if your inspiration is in changing the global state of affairs or simply changing someone's world as a healthcare professional, an innovative engineer, a technological entrepreneur, or a futuristic leader who is ready for the coming industrial revolution and beyond, then MASA is your answer. We don't just nurture graduates. We shape,
their future.
The global economic condition is volatile and unpredictable. Whether we are thriving in an economic success or facing global recession, The world is now in recession. one thing remains certain. The key to a rewarding future is in owning the right education. MASA provides opportunities for graduates to define their success from the very start of their tertiary education. Pathways to honing the right future skills parallel to academic achievements are what we do best. So if your inspiration is in changing the global state of affairs or simply changing someone's world as a healthcare professional, an innovative engineer, a technological entrepreneur, or a futuristic leader who is ready for the coming industrial revolution and beyond, then MASA is your answer. We don't just nurture graduates, we shape their future.